Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar kawan-kawan? Air hujan masuk tempayan. Musim hujan telah bersemi. Selamat datang hadirin sekalian. Semoga berkenan di tempat kami. Pada hari ini, saya akan berkongsi dengan kawan-kawan sebuah cerita yang bertajuk Maafkan Cikgu. Kenapa cikgu pula yang meminta maaf ya? Kalau kawan-kawan semua nak tahu, jom dengar cerita saya. Amir seorang anak yatim. Ayahnya telah lama meninggal dunia. Ibunya pula telah mengambil upah menebas kebun dan menjual kuih. Namun, Amir tidak pernah mengeluh. Malah, diturut membantu ibunya dengan menghantar surat khabar sebelum ke sekolah. Baiknya Amir tu ya kawan-kawan. Pada pagi itu, Amir mengayuh basikalnya laju-laju. Berpeluh-peluh badannya. Amir bimbang akan bertembung dengan Cikgu Hakim, guru disiplinnya. Mendengar namanya sudah cukup membuatkan pelajar-pelajar kecut perut. Apatah lagi bersemuka dengannya. Seramnya. Ingatlah ya kawan-kawan, datang lambat ke sekolah bukanlah sikap yang baik. Ketika sampai di sekolah, jam tangan Amir menunjukkan jam 8.30 pagi. Dengan langkah yang tergesa-gesa, Amir menuju ke kelasnya. Tiba-tiba, Amir! Nama Amir dipanggil. Panggilan itu lantas mematikan langkahnya. Degup jantung Amir bertambah kencang kerana terlihat wajah Cikgu Hakim. Dengan suara yang lantang, Amir dimarahi kerana datang lewat. Amir hanya membisu. Memberi alasan pada saat itu bukanlah tindakan yang bijak. Walaupun Amir pernah menjelaskannya, tetapi Cikgu Hakim enggan mendengarnya. Malah dia dituduh menegakkan benang yang basah. Kawan-kawan, apakah yang berlaku selepas itu ya? Amir dibawa ke bilik guru disiplin. Dia telah diberikan surat amaran untuk disampaikan kepada ibunya. Amir pun menerima surat itu dengan perasaan yang sangat sedih. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Amir kecewa kerana dituduh sebagai pelajar yang malas. Padahal dia bukanlah seperti apa yang disangkakan. Rakan-rakan Amir juga sering mengejeknya. Setelah sesi persekolahan tamat, Amir pun terus pulang ke rumah. Selepas selesai solat, Amir pun terus ke dapur. Perutnya terasa terlalu lapar. Apabila dia hendak menjamah makanan, dia teringat kembali peristiwa yang berlaku di sekolah tadi. Seleranya hilang. Amir membuat keputusan untuk ke kebun Pak Megat untuk berjumpa dengan ibunya. Amir ingin menceritakan tentang peristiwa yang berlaku di sekolah tadi. Sebaik sahaja terpandang wajah ibunya, dia berasa tidak sampai hati untuk menceritakannya. Malah, dia turut membantu ibunya menyelesaikan kerja. Baginya, ibulah segala-galanya. Ingatlah ya kawan-kawan, syurga itu di bawah telapak kaki ibu. Pada malam itu, Amir nekat menyatakan hasratnya untuk berhenti kerja. Lantas, menyerahkan surat yang diterima daripada Cikgu Hakim. Amir melihat wajah ibunya amat sedih setelah membaca surat itu. Bagi ibu Amir, dia masih mampu menyara kehidupan mereka. Apa yang diharapkan oleh ibu Amir adalah dia ingin melihat anaknya berjaya dalam pelajaran. Terlihat ibu tertunduk pilu, menatap sedih, mencengkam jiwa. Aduhai anak penguat ibu, sengsara hidup dibelenggu rindu. Maafkan ibu tidak terdaya memberi nikmat yang diharapkan. Jika terdaya akan diberi, anak berkorban untuk berjaya.
Sebagai pelajar tahun 6, Amir dapat berfikir dengan baik. Dia telah membuat keputusan untuk berhenti kerja. Dia berazam selepas ini akan datang awal ke sekolah dan belajar bersungguh-sungguh. Keesokan harinya, pagi-pagi lagi, Amir telah sampai di kedai Pakcik Mutu. Dia ingin menyatakan hasratnya untuk berhenti kerja. Selepas itu, Amir mengayuh basikalnya laju-laju daripada biasa. Kenapa ya Amir mengayuh laju-laju? Oh, dia tidak ingin terlambat lagi. Dia sudah serik dengan hedikan guru disiplinnya. Apabila tiba di persimpangan jalan, tanpa melihat kiri dan kanan, Amir terus melintas. Sebuah kereta telah melanggarnya. Amir tercampak ke seberang jalan, lalu pengsan. Orang yang melanggar Amir itu terus membawanya ke hospital yang berdekatan. Mujurlah, dia cuma mengalami luka-luka kecil sahaja. Itulah kawan-kawan, kita mestilah berhati-hati semasa berada di jalan raya. Tidak lama kemudian, Amir pun tersedar dan terkejut melihat Cikgu Hakim berada di sisinya. Dengan wajah yang ikhlas dan mesra, Cikgu Hakim meminta maaf atas kecuaiannya. Maafkan Cikgu Amir kerana tidak berhati-hati. Begitulah kawan-kawan, niat di hati untuk membantu keluarga adalah satu sifat yang mulia. Namun, kita mestilah memikirkan tentang keselamatan diri. Sekiranya kawan-kawan telah melakukan kesalahan, janganlah malu untuk meminta maaf. Kerana orang yang mengakui kesalahannya akan dipandang mulia. Begitulah kisahnya kenapa Cikgu Hakim meminta maaf. Semoga kawan-kawan terhibur dengan cerita saya tadi. Yang baik jadikan teladan, yang buruk jadikan sempadan. Hendak berburu di luar kota, seluas alam bumi terlentang. Tanpa guru siapalah kita, ibarat malam tanpa bintang. Bintang barat terbit petang, bintang timur terbit pagi. Jika tidak melarat panjang, ada umur ketemu lagi. Sekian, terima kasih.